Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang ke nak dengar hari ni, nak borak-borak sikit. Lama tak borak ya. Alhamdulillah hari ni hari cuti umum. Ramai yang duduk kat rumah agaknya. Jom kita dengar cerita ya. Sebelum tu kita mulakan dengan memuji Allah lah ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Allahumma ja'alna min salihi ummatih wahsyurna yaumal qiyamati fi zumratih. Waalaikumsalam Ummu Atirah. Alhamdulillah ada yang sudi menonton ya. InsyaAllah hari ini semua orang mengingati tarikh kelahiran Nabi SAW. Walaupun tarikh itu bukanlah sesuatu yang muktamad ya, tapi yang sepakatnya bagi dia lahir dalam bulan Rabiul Awal. Cumanya berapa hari bulan itu memang ada perselisihan lah. Itu bukan satu perkara yang penting. Tapi sempena dengan kita mengingati kelahiran Nabi SAW, jadi memang wajarlah kita saling ingat memperingati akan tanggungjawab kita terhadap baginda dan kewajipan kita dalam mengikuti sunnah baginda SAW. Ya, hari ini tak tahu kenapa tiba-tiba Ustazah terbaca cerita gosip. Ya, kita gosip. Gosip ni Aisyah radhiyallahu anha dia menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Yusna, ahlan wa sahlan, lamanya tak jumpa. Rindunya. Apa khabar ya Yusna? Ustazah Yusna. Okey, kita borak-borak sikit. Nak borak ni cerita gosip, bergosip-gosip ya. Tak tahu kenapa Ustazah nak cerita bab ni. Di mana satu hari Aisyah radhiyallahu anha beliau bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicerita apa? Cerita tentang 11 orang perempuan. Ni berlaku zaman jahiliah lah cerita ni. Cerita ni berlaku masa jahiliah. Aisyah dapat cerita dari mana wallahu alam lah kan. Jadi Aisyah ni beliau bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 11 orang perempuan, masing-masing menceritakan tentang suami. Jadi mungkin kita boleh ambil pengajaran kat situlah ya. Ada tak suami-suami kita ni sama dengan suami yang disifatkan oleh wanita-wanita jahiliah tu. Jadi kalau ada tu maknanya kita, kalau baik kita contohi, kalau tak baik tu kita jauhilah. Tapi sebab 11 kan ramai sangat, Ustazah pun tak larat lah nak cerita sampai habis. Hari ni mungkin Ustazah akan buat 2 bahagian lah. Hari ni cerita sebahagian dulu dan insyaAllah ada masa kita sambung lain kali lah ya. Sebab nanti boring pula kan nak dengar banyak sangat. Okay, ahlan wa sahlan kepada yang baru masuk. Ustazah pun belum mula bercerita lagi. Ustazah nampak Husnani Muhammad Idris ini pun Masya Allah dah lama sangat tak jumpa ni. 30 tahun lebih dah tak jumpa. Alhamdulillah ya, masih ikuti kenal Ustazah ya, insyaAllah. Okey, jadi cerita ni diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan Ustazah ambil ni syarahan daripada khutbah
yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Arifi. Syekh Dr. Muhammad Al-Arifi. Sebab baca teks cerita wanita jahiliah dulu, dia gunakan bahasa Arab yang klasik ke apa, bahasa sastra ke apa, memang susah nak faham lah kalau tak disyarahkan. Jadi ini berdasarkan apa yang dihuraikan oleh Syekh Muhammad Al-Arifi di dalam khutbah beliau. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, dia kata terdapat 11 orang perempuan pada zaman jahiliah. Mereka berkumpul dan masing-masing bercerita tentang suami masing-masing. Jadi orang pertama kata apa? Kata wanita yang pertama ni, Zauji lahmu jamalin ghath. Ya, lahmu jabalin ghath ala ra'si jabal la sahla fayurtaqa wala saminun fayuntaqal. Bahasa dia cantik, tapi itulah kata kalau baca gitu Ustazah pun tak faham, kena baca syarahan. Maksudnya apa? Dia kata suami dia seketul daging yang busuk, duduk di atas puncak bukit. Nak naik, nak panjat susah. Kalau ambil pun tak ada faedah. Apa dia maksudnya tu? Dia kata maksud dia, suami dia ni, dia kata tak guna, macam kita kata tak guna, ya, tak guna, perangainya buruk. Nak berborak kan, nak bermesra, nak bermanja, tak dilayannya. Jadi macam seolah-olah daging tu busuk, duduk pula atas puncak bukit. Jadi menyusah je nak panjat. Menyusah je nak panjat ambil. Sebab kalau dapat panjat pun, dah nak panjat tu susah. Bila sampai ke puncak tu, daging yang diperolehi tu daging busuk pula. Baik tak usah. Ada tak agaknya suami kita macam tu? Tak ada kan? Teruk sangat tu. Ya? Jadi dia kata, buat tak kisah je lah, dia kata. Tak guna. Tak guna. Teruk sangat perangai. Sian suami dia kan? Jadi sebab isteri ni kadang-kadang dia tak bercakap depan suami tu, sebenarnya bukanlah dia tak perasan kan tentang perangai suaminya tu, tapi dia pendam, kan. Lepas tu bila jumpa sama-sama dia ada peluang, meluahlah. Ya. Itu suami yang pertama. Yang kedua pula. Yang kedua cerita apa pula? Dia kata zauji la abatu khabarahu inni akhafu alla adrahu in azkurhu azkur ujurahu wa bujarahu. Tak payah baca lah ya. Pelik yang berlipat-lipat lidah nak baca. Maksudnya di sini dia kata suamiku, dia kata aku tak boleh cakap dengan dia sebab terlalu garang. Terlalu garang, terlalu kasar. Jadi dia kata kalau aku cuba tegur dia, dia tak akan teragak-ragak untuk menceraikanku. Masya Allah, Pak Utih kita pun ada. Ahlan wa salam Pak Utih. Ni Pak Utih. Ini Pak Utih punya bidang ni ya. Jadi mungkin Pak Utih boleh ulas lebih banyak lagi lah daripada apa yang Ana cerita ni ya. Jadi ni cerita ni daripada mulut isteri sendiri kepada kawan masing-masing. Kita ambil iktibar ya. Jadi yang kedua ni dia kata terlalu garang. Terlalu garang dan dia kata dia tak dapat nak meluahkan perasaan dia. Kalau lebih-lebih sikit akan diceraikan. Dan dia ni pula tak jaga penampilan langsung. Perut buncitnya tak kisah ya. Dan belakangnya pun macam tak tahulah, dia kata bongkok. Jadi maknanya seorang yang dahlah rupanya buruk,
Tapi perangainya tak boleh buat kira. Jadi pendam je lah kan. Jadi dia nak, sebab kalau dia nak lebih-lebih cakap, nanti kena cerai. Terpaksalah tanggung ya. Jadi nak bermesra, nak bermanja pun tak boleh sebab terlalu garang. Ini yang kedua. Pak Utih ada pengalaman lah ni. Ada ke suami sekarang macam ni? Minta tak ada lah ya. Ini suami masa jahiliah ni. Okey. Yang ketiga pula. Dia kata sifat dia zauji al-ashannaku. Ashannaku ni makna apa? Dia kata dia seorang yang sangat tinggi. Sangat tinggi maknanya apa ni? Badan adalah tinggi, tapi juga dia tak mesra. Sebab dia bila aku minta hak kan, maknanya dia tinggi, tapi dia ni tak layan isteri dengan baik, maknanya tidak memenuhi hak isteri dia. Jadi dia kata kalau aku minta hak aku dan aku memperingatkan akan kecuaiannya terhadapku, kan, maknanya minta hak dan ingatkan dia patutnya buat gini apa semua kan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Julie, tu Ustazah Fatimah. Alhamdulillah ya, kita sama-sama share. Sebab apa? Sebab ramai cuti umum kan. Ustazah memang cuti lah, hari-hari tak kerja kan. Jadi ambil kesempatan. Okey, kita borak. Tapi Ustazah ada cerita awal-awal lah. Ni ada 11 orang isteri duk gosip suami dia. Tapi Ustazah tak nak cerita habis hari ni. Buat suspend ya. Sambung lain kali. Tengoklah berapa orang Ustazah sempat cerita. Okey. Yang keberapa tadi? Yang ketiga ya. Yang ketiga ni dia kata kalau saya nak minta hak saya dan saya nak memperingatkan dia tentang kecuaian dia, talaqani, dia akan terus ceraikan. Kita kena ingat ya, zaman jahiliah ni dia cerai dia tak ada had. Kalau kita dalam Islam sekarang cuma setakat 3 je kan. Tapi kalau dia nak cerai, nak ambil nak rujuk balik ke, dia tak ada batasnya. 10 kali, 20 kali tak kisah. Kan? Tu. Jadi dia senang je dicerai ni, besok balik ke apa, dah berapa kali ke, tak ada batas ya. Kemudian dia kata kalau nak bercakap, nak minta hak, dia akan cerai. Tapi kalau aku diam, dia kata kalau aku diam daripada meminta hak aku, sedangkan dia cuai terhadapku. Dia kata cuai di sini semua serba-serbi. Kalau orang Melayu kata nafkah lahir batin. Ya? Jadi dia kata kalau aku diam je, tak bercakap apa-apa, tak menyuarakan, maka aku berada dalam keadaan digantung. Macam tak bertali lah. Maknanya kalau dia nak sebut, kena cerai. Tak sebut, tak dapat hak sebagai isteri. Macam ada kata kan? Kesian. Jadi ada lelaki yang sebegini. Jadi minta-minta sejarah ni berakhirlah. Tapi Pak Utih kata ada yang tak membaca, tiada ilmu dan mungkin berpenyakit. Tu Allah alam lah. Jadi maknanya ini kita dengar ni sebagai renungan dan peringatan lah ya, supaya kita dapat menjauhi apa yang tak baik ya. Okey. Itu yang ketiga. Jadi kita tahulah yang kalau kita dengar tiga-tiga tu memang bukan suami yang ideal lah kan. Bukan suami yang baik lah ya untuk kita kan. Dan memang tak selarilah dengan ajaran Islam yang mana Nabi SAW sangat-sangat mesra dengan isteri dan melayan isteri dengan baik, berlemah lembut, menolong isteri dan sebagainya lah. Jadi yang tiga tu memang bukan ciri suami yang diajar dan dituntut oleh Islam lah. Ahlan wa sahlan Su. Ustazah nampak nama Su ni Okey. Okey, yang ke apa? Yang keempat pula. Yang keempat.
Yang keempat dia kata zauji kalili tahamah. Kalili tihamah. Okey, yang ini tihamah ini dia kata satu tempat yang rendah seperti lembah. Jadi maksud dia di sini dia kata tihamah ni satu tempat yang aman, dia tak panas, tak sejuk, tidak menakutkan, tidak menjemukan. Itu maksud tihamah. Jadi maknanya di sini yang keempat ni dia puji suaminya, seorang yang sederhana. Ya, seorang yang sederhana, seorang yang tenang, ya, seorang yang berlapang dada, lemah lembut dalam pergaulan, tidak jemu bila bersama dengannya. Jadi dia kata seorang yang menyenangkan hati lah. Menyenangkan hati. Yang inilah yang baiknya kan. Yang inilah yang sesuai dengan ajaran Islam. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sendiri berfirman dalam surah An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi maknanya ada kalangan lelaki sejak zaman jahiliah pun maknanya ada yang mempunyai ciri-ciri yang baik, ya. Jadi maknanya wanita ini menyifatkan isterinya dengan satu, tak tahulah kalau dalam Melayu kita nak kata apa, ya, macam satu simpulan bahasa, ya. Maknanya kalili tihamah ni maknanya dia mengibaratkan satu tempat yang menyenangkan, yang tidak panas, tidak menakutkan, tidak menjemukan. Itu makna kali tihamah tu. Jadi itulah sifat suami dia. Jadi yang daripada tiga tadi, yang inilah yang paling baguslah, ya, dan sesuai dengan tuntutan Islam dan sesuai dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para isterinya, ya. Nabi, kita pernah dengarkan Nabi dengan Aisyah macam mana belum berlari lah balik rumah kalau tak ada makanan, terus berpuasa, dan kalau di rumah itu membantu kerja isteri dan sebagainya lah. Okey. Mas, ahlan wa sahlan. Jumpa malam ni, Mas. Okey, apa Pak Utih sebut ni, mungkin minda suami itu feminin. Memahami wanita yang tak ramai. Oi, Pak Utih kata ada 10% je ke? Allahu akbar. Susahlah macam tu nak cari suami yang baik ni, Okey. Tapi insya-Allah dengan tarbiyah Islam, insya-Allah, ya. Ahlan wa sahlan Ustazah Cik Latifah kita dari utara sana, ya. Okey. Nak dengar yang kelima. Yang kelima pula. Yang kelima dia kata, suami aku kalau dia masuk rumah dia jadi citah. Citah ni rimau apa, ya? Rimau kumbang. Kalau masuk rumah jadi citah, kalau keluar rumah dia jadi singa. Macam mana tu? Jadi dia kata di sini dalam huraian dia kata dalam bahasa Arab dia sebut fahid, ya. Fahid ni dia kata dia banyak tidur, tapi kalau citah tu dia kuat berlari. Agaknya kalau dalam rumah dia banyak tidur, walaupun dia kalau bangun nak berlari tu memang pantas, kan, paling pantas berlari lah citah ni. Tapi dia tabiat dia suka tidur. Jadi maksud perempuan ni dia kata kalau dalam rumah masuk je dia tidur. Dia tak adalah kisah nak main dengan anak, nak bergurau dengan isteri. Sampai-sampai je baringlah dia. Tidurlah, tak kira siang, tak kira malam. Jadi sampai anak pun susah nak jumpa dengan ayah dia. Ini dalam huraian Syekh Arifi lah, kan. Jadi tapi bila keluar dia jadi singa. Dia dihuraikan di sini, bila keluar je cergas, pantas, berani, lepas tu peramah,
suka borak dengan manusia. Jadi maknanya dua personality yang berbeza. Bila keluar rumah je bukan main lagi. Ya Allah, bercerianya, berboraknya, gelak ketawa. Gelak ketawa macam-macam kan kalau dengan orang lain. Lepas tu, tapi kalau rumah, tak ada modal kan. Tidur je. Lepas tu bukan setakat itu dia kata. Dia pula, dia tak pernah tanya apa yang berlaku. Misalnya kalau balik kan, balik biasanya suami tanyalah anak-anak apa khabar, makan cukup ke tidak, sihat ke tidak, kan. Jadi dia kata di sini dia tak pernah tanya apa yang berlaku ketika dia tak ada di rumah. Kalau dia keluar keadaan anak dia demam pun, dia balik dia tak tanya anak dah baik ke, dah bawa ke klinik ke, dah bagi makan ubat ke. Jadi dan dia pun tak ambil kisah apa-apa kekurangan dalam rumah tu. Jadi itulah diibaratkan balik je dia tidur siang malam kan. Ustazah ada pernah dengar satu ceramah siapa itu dah lupa. Kan sepasang suami isteri dah tua dah nak bercerai. Jadi bila jumpa kaunselor tanya suami dia, kamu di pejabat, dalam pejabat tu ada berapa orang duduk dalam satu bilik tu? Dia kata adalah beberapa orang kan, ada keraninya, si usahanya apa. Maknanya ada, dalam pejabat tu adalah beberapa meja kan. Kita pernah tengok pejabat tu. Tidak semua orang duduk satu bilik seorang kan. Kadang satu bilik tu ada beberapa orang. Jadi dia tanya dekat pejabat tu ada borak, ada ketawa-ketawa tak? Lelaki tu kata ada. Jadi tu dia kata itulah puncanya tak mesra dengan isteri tu. Sebab apa? Sebab duk borak je dengan orang kat luar kan. Balik rumah dia tak ada modal cakap dengan isteri. Tu. Ada pula hal macam tu. Jadi ni perempuan ni cerita suami dia macam tu lah. Kalau balik rumah je masam je kan. Tak kisah. Lepas tu dia kata tak tanya tentang hal ehwal keluarga dan anak-anak. Kesian ya perempuan zaman jahiliah dulu. Jadi berbeza dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita Syekh ni bawalah kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu mengambil berat tentang isteri. Dia kata satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia balik rumah, dia tengok Aisyah dalam keadaan sakit kepala ya, kepala dah berbalut. Dia kata kenapa tu? Jadi dia tanya, Aisyah kata dia sangat sakit kepala dia. Jadi aku kata aduh sakitnya kepala aku. Kan Rasulullah pun kata saya juga wahai Aisyah sakitnya. Kan jadi maknanya Rasulullah cuba menunjukkan bahawa dia bersama dengan Aisyah dalam rasa sakit tu. Kita ambil berat ya. Itu yang kelima. Yang keenam. Ya, yang keenam pula macam mana? Yang keenam dia kata suami aku ni in akala laffa wa in syariba istaffa wa in ittaja'a iltaffa wala yulijul kaffa li ta'lamal baita. Bahasa dia cukup bersastra, bahasa kiasan. Apa makna dia? Suami dia ni dia kata kalau dia makan in akala laffa wa in syariba istaffa. Maknanya kalau dia makan, punyalah makan apa? Gelojoh. Dan dia tak kisah orang. Yang ada depan dia, dia lantak semua. Dia tak kisah orang lain dah makan ke, tak makan ke, cukup ke, tak cukup ke. Itu dia sifatkan suami dia. Makan
sangat gelojoh. Wa in syariba istafa. Kalau dia minum, ambil je air ke susu ke cawan tu, dia teguk habis. Tak ada dah nak tanya, kamu dah minum ke? Tak ada. Kan, minum habis. Teguk habis. Jadi, dia tak akan fikir nak tinggalkan orang lain minum sikit ke, ataupun holo isteri dulu seguk ke, tak ada. Wa ini taja'a iltafa. Kalau baring, kalau dia baring, selimut tu dia ambil, balut dia seorang. Dia tak kisah isteri kat sebelah ni sejuk ke, tak sejuk ke, ada selimut ke, tak ada selimut ke. Sangat mementingkan diri. Makan, minum, fikir dia je. Tak kira dah orang lain. Makan, minum, tak kira anak, tak kira isteri. Habis. Dia lantaknya. Dan masa tidur pun dia tak kisah. Isteri dia macam mana. Okey. Lagi apa? Wala yulijul kaffa lina'lamal batta. Apa pula tu? Okey. Dan dia kata dia sangat mementingkan diri dan dia tidak fikir kecuali kepentingan dia dan tidak memikirkan kecuali kesenangan peribadi dia. Maknanya makan, minum, tidur, dia fikir dia je. Kalau dia boleh tidur enak, selesa, okey lah. Dia tak kira dah isterinya macam mana. Ya, begitu juga kalau makan, ada depan, dia orang kata dia lantak habislah kan. Tak fikir dah isteri dia cukup ke, tak cukup ke, anak dia ada nak makan ke, makan. Ni apa Pak Uti tulis itu memang minda lelaki. Fokus satu perkara dalam satu masa, dia fikir dia ada suami ini. Jadi tak maulah macam tu kan. Memanglah fikir diri dia, tapi maknanya sampai ke tahap mementingkan diri, tidak memikirkan tentang kepentingan orang lain. Yalah, nak tidur kan, takkan dia seorang je nak panaskan badan. Kalau musim sejuk pula kan, negeri Arab kan ada sejuk. Bayangkan dia seorang je berselimut, isteri biar kesejukan. Tak eloklah macam tu kan. Jadi itu yang ke-6. Artinya sangat mementingkan diri, makan, minum dan tidur. Jadi yang ke-7 pula. Yang ke-7. Ni nampaknya ramai dah keluar ni, kan. Dah keluar dah. Jadi last lah cerita yang ke-7. Yang lain sambung kemudian. Nanti boring pula cerita yang tak elok je ni. Ini orang perempuan jahiliah ada bergosip tentang suami. Yang ke-7 kata, Zauji ghayaya au ayaya tabaqa kullu da'in lahu da' syajjaki au fallaki au jama'a kullallaki. Jadi apa? Maksud dia, suami orang ke-7 ni, suami dia pula dia kata seorang yang bodoh. Bodoh bangang. Bangang ke bodoh ke? Jadi dia kata dia tidak pernah nak meningkatkan ilmu dia. Tidak mahu mempertingkatkan keupayaan diri dia. Kalau kita nak bincang dengan dia tentang sesuatu masalah dan minta pandangan dia, memang kamu tidak akan memperolehinya. Tak ada idea. Cakaplah masalah apa pun, dia tak dapat nak bagi idea untuk menyelesaikannya sebab dia bangak. Bengak ke orang kata? Otak dia bengak. Dahlah tak pandai, tak berusaha pula untuk menambah ilmu dengan pelajaran. Dan dia kata kalau dia kumpul dengan kawan-kawan dia pun, dia kata daiman mutabbak. Yakni ma ya'rifu yatakallam daiman mutabbak. Maknanya dia suka dengar je, mulut dia kunci sokmo. Kan tak? Maknanya seorang yang memang tak boleh tumpang lah. Yang orang kata apa? Bodoh tak boleh diajar ke apa? Tak tahulah.
Yang teruknya dia kata apa? Kullu da'in lahu da'. Selalu kita dengar kata likulli da'in dawa, ya, setiap penyakit ada ubat. Tapi yang dia sebut apa? Kullu da'in lahu da'. Maksudnya semua penyakit ada kat dia. Allahu Akbar. Ya, penyakit yang ada pada semua orang tu semua berkumpul kat suami dia. Dia dah teruk sangat, ya. Mana dia kata al-adawa al-mutafarriqah finnas jumi'at fi zauji. Jadi itu semua penyakit yang ada pada semua orang tu. Orang ni ada penyakit bakhil je, orang ni ada penyakit garang je. Tapi yang dia ni semua penyakit ada kat suami aku. Dia kata dia dah bakhil lah, rupa buruk lah, bodoh lah, tak boleh buat kira lah. Semua tu dah lah bakhil. Pak Uti kata ni bodoh sehumpung. Ya. Jadi kalau nak dah lah macam tu kan, panas baran pula. Ya, kalau aku bercakap dia kata mungkin dia akan pukul kepala aku ataupun dipukul tangan aku ataupun kedua-dua sekali. Maknanya dia dah lah orang kata apa? Dera emosionalnya kan. Dera fizikal lagi. Jadi dia sendiri dah bodoh tak nak bercakap. Kalau orang bercakap dia layan dengan cara yang buruk pula. Ummu Suhaimi. Okey. Ummu Suhaimi, Ustazah dah nak berhenti dah. Sebab Ustazah nampak orang makin dah tak ada dan mula-mula tadi ramai kan. Tengok ni ramai dah keluar dah. Orang nak buat kerja lain pula kan. Ni dah pukul 11 lebih. Ada isteri yang dah nak masak ataupun tapi ni tak boleh keluar jalan-jalan kan. PKP. Tapi Selangor lah kan. Orang kat lain mungkin nak keluar jalan-jalan kan. Jadi Ustazah kata tadi Aisyah radhiyallahu anha satu hari bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang 11 orang perempuan zaman jahiliah yang masing-masing berkumpul menceritakan hal suami masing-masing. Jadi orang pertama dah cerita suami dia macam mana, orang kedua dah cerita, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Jadi ada 8, 9, 10, 11. Ada 4 orang lagi. Ya, insya-Allah kita sambung lain kali lah ya. Tak boleh lah nak cerita semua sekali, nanti tak ada suspense ya. Okey, insya-Allah terima kasih kepada sahabat-sahabat, ikhwah akhwat, terutamanya Pak Utih yang sudi pula tambah input-input yang bermanfaat insya-Allah. Jadi kita dengar ni sebagai iktibar dan ambil orang kata apa, yang baik itu kita jadikan teladan dan yang tak baik itu kita muhasabah diri kita lah kan. Okey, Ustazah Yusna kata nak cerita sampai sebelah. Tak apalah Ustazah Yus, kita simpan dulu. InsyaAllah lain kali kalau panjang umur Ustazah sambung. Mungkin bila-bila lah insyaAllah kan. Kita sambung kemudian. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Jadi untuk kali ini sekian dulu, insyaAllah. Doakan sempena dengan bulan kelahiran junjungan kita ini, kita menjadi menjadi insan yang mencintai baginda, berusaha untuk mengikuti sunnah baginda. Ya, tadi Ustazah ada tulis kat status bahawa cinta kepada Rasul ialah berusaha untuk mengikut sunnah. Dan sunnah ni bukanlah hanya sekadar benda yang sunat-sunat kan. Sunnah paling besar yang Nabi tinggalkan kepada kita ialah dakwah dan jihad. Baginda tidak dinamakan Rasul, tidak diutus sebagai Rasul kalau tak dakwah. Dakwah maknanya mengajak manusia kepada Allah. Itulah orang kata apa? Core business dia. Core business dia ialah dakwah. Jadi kalau kita nak betul-betul nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena jadikan dakwah itu sebagai core business kita. Bukanlah saja ambil benda yang
yang kecil-kecil bukanlah tak penting, bukanlah tak ada pahala. Ada kan, makan dengan tangan kanan, 3 jari, pakai jubah, pakai seluar. Semuanya itu sunnah, ada pahalanya kalau niat nak ikut sunnah Nabi SAW. Tapi kalau ambil yang itu sahaja, dakwah diabaikan, macam mana Islam ni nak tegak dan nak terus nak jamin Islam ni diwarisi dari generasi ke generasi. Jadi sama-sama kita ingat memperingati diri kita, insya-Allah. Dan okey, nak ingatkan malam ni insya-Allah Ustazah ada live ya, tentang Maryam. Ya, tentang Maryam. Jangan lupa saksikan kisah Maryam pada malam ini. InsyaAllah ya, sama-sama kita muhasabah diri, tambah ilmu, tingkatkan amal dan cari jalan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terima kasih semua. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.